Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan taufik dan hidayahnya, dapat kita duduk dalam majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, majlis turunnya keberkatan rahmat, majlis pengampunan, majlis para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadat kita dan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa khabar, semua sihat? Abang Min sihat dah? Abang Min sihat? Okey. Yang lain-lain juga sihat Tuan-tuan Haji, ustaz-ustaz, okey puan-puan juga insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan, puan-puan semua diberi kesihatan yang baik, dapat menjalani kehidupan kita dengan memperbanyakkan amal ibadat kita, insya-Allah. Okey, sebelum tu siapa yang nak tanya, insya-Allah boleh aja buat apa pun. Masa saya mengajar pun tak ada masalah, insya-Allah saya boleh jawab. Dan kalau nak WhatsApp pun boleh WhatsApp. Tahu nombor, nak ulang balik ya nombor. Siapa yang nak WhatsApp lah, kalau ada WhatsApp saya jawab WhatsApp. Nombor dia 012 33 68 919 012 33 68 919. Kalau nak tanya berkenaan dengan apa saja, berkenaan dengan harta pusaka, ada kadang-kadang tu mereka ni susah nak tanya. Kadang-kadang masalah tu memang masalah dia sendiri, jadi kalau tanya nanti orang tahulah pula kan. Jadi tak apa kemaslahatan tuan-tuan puan-puan yang hadapi, insya-Allah saya cuba baik, saya cuba jawab dengan sebaik mungkin lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita sambung pengajian kita berkenaan dengan senarai ahli waris. Kita semua kena tahu dalam ilmu faraid harta pusaka ni, kita semua ni boleh dikatakan wajib tahu harta pusaka, maksudnya waris-waris kita kena tahu. Bila kita meninggal, siapa waris aku. Dalam keadaan aku sekarang ni, patutnya tuan-tuan dah tahu dah waris tuan-tuan siapa. Lebih-lebih lagi bila kita ni berada dalam golongan yang saya sebut sebagai kritikal lah. Bukanlah kritikal tu bermaksud teruk sangat, tidak. Maksudnya dalam keadaan keluarga kita macam ni, kita kena tahu siapa waris kita. Contoh yang pertamanya adalah mereka yang tidak mempunyai anak. Bila tak ada mempunyai anak ni, kita kena tahu bila di antara pasangan kita ni meninggal, sama ada isteri ataupun suami meninggal, maksudnya bila kita tak ada anak, maksudnya mak ayah kita juga memang adalah waris kita. Jadi siapa lagi waris kita adalah siapa lagi? Adik-beradik. Jadi kita pun tak boleh nak terima kan, kenapa adik-beradik arwah pula sibuk datang ipar-ipar aku yang tak ada kena mengena pula. Kita kena faham bahawa kita tidak ada anak. Jadi waris kita siapa? Adik-beradik juga akan masuk dalam harta pusaka kita. Sebab itu kadang-kadang memang mereka ni tak boleh terima. Contohnya ada beberapa kes bila mereka ni tak ada anak, kemudian bela anak angkat pula. Jadi bila kematian suami ni, mereka tak boleh terima. Abang-abang ipar dia orang ni datang rumah buat pembahagian, dia tak boleh terima. Dia marah abang ipar dia. Kenapa pula datang sibuk dalam pembahagian ni? Harta pusaka ni milik saya dengan anak saya, dengan anak angkat saya. Langsunglah dia tak faham bahawa adik-beradik juga ada hak mutlak. Kalau tak ada adik-beradik, siapa?
anak saudara. Mak ayah memang ada lah, kalau itu waris utama. Waris utama ingat lagi tak? Saya beritahu dulu, waris utama kita adalah suami ataupun isteri, ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan. Ini komplit lah. Ini memang tidak ada penghijab. By hook by crook memang kita akan dapat pusaka tu. Jadi kalau adik-beradik arwah kita ni ada anak lelaki, kita tahu bahawa hak aku adik-beradik arwah tak akan dapat masuk campur. Kadang-kadang pakcik adik-beradik arwah ni lebih sudu daripada kuah. Mereka ni lebih-lebih sangat nak ambil harta pusaka ayah kita. Jadi kita tahu aku ada anak lelaki, kenapa pula adik-beradik aku sibuk sangat tanyakan pasal harta pusaka. So kita boleh lawan dia. Kita masuk mahkamah pun pasti kita akan menang. So kita kena tahu hak kita. Sebab itu bila aku ni anak lelaki, maksudnya anak lelaki waris utama, adik-beradik arwah tak akan dapat masuk campur. Walaupun banyak berlaku tuan-tuan, kalau saya terima kadang di kawasan luar daripada KL, kadang-kadang mereka ni tanah tu 4 orang nama dalam 3 ekar tanah tu. Nama anak yang tua, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi bila yang kedua ni meninggal, memang ada anak lelaki semua ada. Jadi apa yang jadi, adik-beradik mereka ni memang tak bagi kepada waris-waris ni. Dia buang nama ni, dia masukkan ketiga-tiga nama ni. Saya pun pelik macam mana diorang boleh buat ni. Sepatutnya tak boleh. Kalau ikut pusaka kecil takkan boleh berlaku. Tapi kita pun pelik macam mana boleh jadi macam ni. Kita tak tahulah. Saya pun nak tuduh sebarangan pun susah juga. Mungkin ada orang dalam ke yang buat kerja ni, kita tak tahu. Tapi kita bila kita tahu pakcik kita buat macam tu, apa perlu kita buat? Kita boleh saman dia di mahkamah. Boleh. Kita boleh saman dia di mahkamah, pasti kita akan menang. Sebab kita tahu bapa aku ada nama dekat situ. Jadi nama bapa aku dah hilang, sepatutnya nama kami ni. Jadi tiba-tiba masuk nama adik-beradik. So kita boleh lawan tak? Kita boleh fight it. Memang kita akan menang. Sebab itu kita kena tahu waris kita. Adik-beradik kita dah belajar, aku ni ada anak lelaki, kenapa adik-beradik arwah pula masuk campur dalam tanah bapa aku yang sepatutnya aku dapat? So boleh tak kita fight? Memang kita boleh fight. Kita lawan mahkamah pun, kalau mahkamah suruh kita dia menidakkan hak kita boleh fight balik. Pasti akan menang. So kita nak fight dalam pusaka ni pun kena ada ilmu sedikit. Jangan kita fight benda yang tak munasabah. Maksudnya kita ni sebagai adik arwah, memang ada anak-anak, kita nak fight abang kita punya harta, tak akan menang. Macam kes tu lah kan, yang tular sekarang ni kan, tak habis-habis. Saman menyaman, dah bayar saman pun kecoh, tak habis-habis lagi. Sebenarnya memang dia tak ada hak dekat situ. Sebab dia sebagai adik ataupun abang, jadi yang meninggal ni ada anak lelaki, memang tak akan dapat. So kita kena tahu. Bila kita tak ada anak, kita kena tahu golongan ini. Kalau tak ada adik-beradik, dia akan pergi ke anak saudara. Anak saudara. Kalau tak ada anak saudara, dia akan pergi ke pakcik kepada arwah ni. Kalau tak ada pakcik, dia akan pergi kepada cucu. Kalau tak ada cucu, dia akan pergi kepada sepupu lelaki. Semua main lelaki je. Pakcik, anak saudara lelaki. Makcik tak ada. Anak saudara yang perempuan pun tak ada. Mereka ni tak ada dalam pewarisan. Cucu pun cucu ada lelaki perempuan, tetapi daripada anak lelaki. Kalau kita anak perempuan, yang lahir tu adalah cucu, yang dia takkan dapat. Sebab dia tak ada dalam pewarisan tu, dia tak ada. Cucu sama ada lelaki atau anak perempuan daripada anak lelaki kita. Kena faham sungguh-sungguh dekat situ. Sebab itu kita kena faham sungguh-sungguh. Bila cucu ni berkaitan dengan dipanggil waris patah titi. Pernah dengar? Waris patah titi. Pernah dengar tak? Waris patah titi ni, mak ayah dia dah meninggal dulu. Anak yang dia jaga cucu dia lah dijaga oleh datuk. Datuk meninggal. So diorang ni ada kala diorang dapat, ada kala diorang tak dapat. Waris patah titi ataupun waris ganti, dia waris ganti, yang diorang ni akan dapat juga nanti. Ada kala dia dapat, ada kala dia tak dapat. Kemudian siapa lagi? Bila kita ni bela anak angkat, kita ni bela anak angkat sampai akhir hayat suami kita, anak angkat kita ni seorang ni memang baik sangat. Dia lah macam anak kita ambil daripada kecil.
Dan lebih teruk daripada tu, mereka ni telah binkan atas nama dia. Ni kena hati-hati sedikit. Banyak kes saya dapat di KL, mereka ni binkan atas nama mereka. Bila pembahagian harta pusaka tu, mereka diamkan. Isteri ni tahu tapi dia diamkan diri. Apa jadi? Maka dia haram saja bila dia bagi kepada anak angkatnya. Sebab anak angkat ni bukan waris. Jadi bila dia bagi, orang lain tak tahu, adik-beradik yang lain tak tahu. Kebetulan hari tu 3 orang adik-beradik dia yang betul, maksudnya daripada anak mak ayah ni sendiri. Jadi dia tak beritahu yang anak ni, anak yang sulung yang dia dapat ni sebenarnya itu abang diorang, bukan abang diorang. So abang angkat, dia tak beritahu adik-beradik anak-anak yang lain. Maka dia bagi macam itu je. Boleh tak? Tak boleh, haram hukumnya. Yang salah ni isteri lah. Saya kata, ustaz macam mana? Saya kata, isteri ni tahu ustaz tapi dia bagi macam itu je. Saya kata haram hukumnya. Engkau bagi pada anak angkat ni, anak angkat tak akan dapat apa-apa. Kecuali adik-beradik yang lain ni dia dah tahu itu abang angkat dia, maka mereka pun buat pembagian, kata tak apalah mak, kita bagi sama rata lah dengan abang kita ni, dia pun macam abang kita juga. Boleh tak? Boleh. Baru boleh. Dia dapat persetujuan daripada waris-waris. Tu kena faham. Jangan kita takap bantai, tak semua tak boleh. Kau anak angkat lah takkan dapat. Tak. Memang dia takkan dapat. Tapi andainya mendapat persetujuan daripada waris-waris, benda ni tak ada masalah. Jangan kita ni terlampau dah belajar, konon belagak pandai, bukan ikut ini, bukan ni anak tiri, anak angkat ni bukan waris ni, kau tak boleh duduk sini. Memang dia tak boleh duduk. Tetapi andainya kita nak bagi, boleh tak? Boleh. Syaratnya persetujuan daripada ahli waris, tak ada masalah. Jangan kita ni adik-beradik kita yang tak faham ni, kita dengki pada dia. Kenapa anak angkat boleh dapat? Ni semua tak betul pembagian. Tak, kau tak faham. Boleh dapat, tak ada masalah. Andainya adik-beradik kau, mak ayah kau ataupun isteri meninggal, bapa angkat tu bersetuju nak bagi, tak ada masalah. Ataupun dia nak bagi portion dia, bapa angkat punya portion dia nak bagi pada anak angkat, tak ada masalah. Portion dia. Adik-beradik yang lain tak setuju, tak ada masalah. Diorang tak payah baik, tak payah bagi. Tapi andainya bapa angkat ni nak bagi semua portion dia, boleh tak? Boleh je. Sebab itu dalam keadaan anak angkat ni pun kena faham bahawa itu bukan waris kita. Kena ingat. Dan lebih teruk daripada tu, memang diorang ni binkan atas nama dia, berlaku kematian kepada bapa dia sendiri, bapa kandung dia sendiri. Banyak kes jadi. Asyik baiklah dia tahu. Sebab memanglah dia tahu, sebab yang ambil ni adalah abang dia, abang kepada kakak ni. So dia ambil, kata kak, bagilah saya seorang anak. Saya ini dah 10 tahun tak ada anak. So dia ambil. Dia ambil, so dia jadikan sebagai anak sendiri. Dia ambil daripada kecil kan. Kalau daripada besar tu susah nak ubah nama sendiri. So dia ambil, dia anggap dia bin kata nama dia. Berdosa tuan, jangan buat perangai macam ni. Sebab bila berlaku kematian, dia akan jadi bertimpa-timpa. Lepas tu kalau anak angkat ni anak perempuan, ini lagi banyak kes saya dapat tuan. Pernah saya cerita dulu kan, kadang-kadang dia tak tahu yang bapa angkat yang menikahkan dia tu adalah bapa angkat, bukan bapa dia sendiri. So tak sah pernikahan tu. Dah keluar 3 orang anak, 4 orang anak, terpaksa dinikahkan balik semula. Kes ni banyak berlaku di Malaysia ni. Ada juga yang mereka memang bin kat atas nama dia, tapi bila berkahwin dia dah cakap awal-awal, dia kat Tok Imam atau Kadi, kata sebenarnya saya ni adalah bapa angkat dia. Terkejut pengantin perempuan tu. Tapi tak apalah, dia mengaku pada masa itu dia pernikahan tu boleh diteruskan, syaratnya bukan kepada bapa angkat ni. So kena hati-hati dekat sini. Banyak kes berlaku. Lebih-lebih lagi bila berlakunya pembahagian harta pusaka. Ramai sangat buat permohonan ke pusaka kecil pun tak boleh dibuat bila nama anak ni nama lain. So pejabat pusaka kecil akan query, tanya, kenapa nama ni lain? So diorang mula-mula nak menipu lah, nak menipu-nipu, lala sekali terpaksa buka rahsia bahawa yang ini sebenarnya tuan, yang ini sebenarnya abang kami yang sah, cuma telah ditukar, dibinkan kepada pakcik kami, diambil pada masa kecil. Jadi rumit. Jadi apa pusaka kecil minta? Supaya buat satu surat akuan bersumpah. Siapa nak buat? Bapa angkat ni. Kalau bapa angkat ni tak setuju, susahlah, lagi susah. Kes tu jadi bertambah rumit. Lagi pula bapa angkat ni dah meninggal, lagi haru biru jadi.
jadi huru-hara jadinya. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak jaga, nak bela anak angkat yang tak ada, memang kita tahulah zuriat tak ada, tapi buat dengan cara yang proper, cara yang betul. Sebab dia akan berlaku musibah yang berpanjangan nanti, yang teruk nanti. Memang niat kita baik, kita nak jaga anak tu, betul, tapi buat cara yang betul. Sekarang ni macam-macam kes berlaku, nak tukar nama itulah, nak tukar nama inilah. Kalau dulu nama Abdullah aja, kenapa kita ubah atas nama Abdullah? Sebab kita tahu yang itu bukan anak kandung kita. Jadi pembagian harta pusaka mudah, dia tak menanggung dosa, bapa angkat, mak angkat tak menanggung dosa. Sekarang ni berbilin-bilin, berbondong-bondong kes ni berlaku, semua terlibat sama dengan bapa angkat, mak angkat, semua terlibat makan duit haram. Kena jaga-jaga. Boleh ya? Sebab sedikit. Okey. Kenapa kita kena tahu ahli waris kita? Sebab apa? Kita takut kita membuat pembahagian yang salah. Lebih-lebih lagi yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kita kena tahu ahli waris ni, dia ada dalam faraid ni, dia ada 25 golongan orang lah, 25 golongan. Jadi sebenarnya adakah 25 golongan ni saja? Tak, dia lebih. Cuma tak disebutkan tu, sebab itu dipanggil. Nantilah satu bab saya akan terangkan golongan tersembunyi. Dia orang pun dapat juga. Pernah saya cerita hari tu kan, andainya suami meninggal, bapak pun meninggal kan, bapak kepada bapak dia siapa? Datuk dia, datuk suami ni pun meninggal kan. Betul, datuk kepada bapak kepada datuk ni adalah moyang. Betul. Jadi moyang ni pun dah meninggal, tapi atas moyang tu hidup. Tahu tak? Tuan-tuan, ini tak mustahil, memang berlaku tuan-tuan. Sebab ada orang hidup 100 lebih tahun. Atas moyang siapa? Saya beritahu itu. Siapa? Oneng-oneng bukan, oneng-oneng bawah. Oneng-oneng ni cucu, cicit, piut, oneng-oneng. Kan? Jangan gelak tau, memang betul oneng-oneng kan. Tapi golongan atas tu, datuk, moyang, lepas moyang, buyut. Okey, andainya buyut ni hidup, memang dah terketar-ketar dah. Orang kata hidup, dia hidup lagi. Tapi bila golongan bawah dia tu dah meninggal, dia dapat tak pusaka? Dapat. Kalau golongan bawah ni, katakanlah yang suami ni meninggal, datuk ni, bapak dia meninggal, datuk meninggal, moyang meninggal, buyut hidup, buyut dapat pusaka. Sebab tu kena tahu. Sebab penghijab bawah ni semua dah meninggal, dia seorang hidup lagi. Walaupun dah terketar, dia pun dapat pusaka. Walaupun dia tak tahu apa benda pusaka tu, tapi dia tetap dapat. Tuan-tuan kena tahu benda ni. Sama juga bila dia berada di atas, bawah ni pun sama je, cucu, cicit. Lagi? Moyang tak ada. Piut. Cucu, cicit, piut. Lagi? Oneng-oneng. Itu je saya tahu. Atas buyut tadi, siapa? Atas buyut. Dia panggil, dia ada dua. Satu dipanggil Cilawagi, satu dipanggil Cakawari. Tu, dia ada dua yang berbeza. Itu yang paling tinggi sekali lah. Kalau sampai lah, kalau sampai kan, mungkin umur dia dalam 200 lebih, kita tak tahulah. Kalau sampai, golongan itu pun akan dapat juga pusaka. Dia panggil golongan tersembunyi. Jangan kita cakap golongan ni tak ada, tak dapat Ustaz. Kita dah belajar 25 sampai datuk je, mana ada moyang. Kita tak tahu bahawa moyang pun dapat. Ya, bapak kepada moyang pun dapat kan. Cucu saudara dapat ke tak? Tahu tak cucu saudara siapa? Ramai orang tak tahu cucu saudara tu siapa. Apa maksud cucu saudara? Abang Mi, apa maksud cucu saudara? Kita apa? Kita belajar. Apa maksud Puan? Apa maksud cucu saudara? Kita selalu dengar cucu kepada datuk. Apa maksud cucu saudara? Pandai, bijak. Malu pun lelaki tak boleh jawab kan. Cucu saudara ni adalah anak kepada anak saudara kita.
Itu dia panggil cucu saudara. Golongan ni dapat tak? Dapat kalau dia hidup. Ni golongan tersembunyi, cucu saudara ni. Cucu saudara daripada anak saudara. Pening cucu saudara daripada anak saudara. Pening kan? Tapi inilah yang kita kena betul-betul buat. Sebab kalau kita salah, dia masih hidup, memang dia akan dapat. Kita dah bagikan pusaka, kita terlepas pandang, punya moyang dia masih hidup. Apa pasal kau tak beritahu pada masa tu? Aku pun terlupa, aku balik kampung tengok diorang kata ini moyang aku. Sudah. Harta dah bagi, kena pulang balik tak? Kena ambil balik. Tapi bila harta tu dah bagi kita, kita dah pakai, macam mana nak pulang balik? Habislah, tak payahlah, dia moyang, dia dah tua, dia tak payah harta. Jangan tuan-tuan. Kan? Dia ada hak dia. Ya. Dapat. Dia apa? Dia cucu saudara daripada anak saudara tu lelaki dah dapat syarat dia daripada anak lelaki. Syarat dia. Sama juga bahagian bawah ni tadi. Cucu cicit kepada cucu. Faham tak? Oneng-oneng kepada piut. Dia orang pun dapat. Piut lelaki dan piut perempuan daripada oneng-oneng lelaki, oneng-oneng perempuan daripada piut lelaki. Pening tuan. Jam. Tak apalah, ni ilmu tuan, ilmu. So kita kena dia punya jalur tu, tuan kena tengok betul-betul. Tapi selalunya sebab apa dia ambil 25, selalunya golongan ini dah meninggal lah, selalunya. Tapi tak mustahil dia hidup. Tak mustahil juga macam kematian dipanggil kematian mafkud. Mafkud ni kematian orang hilang. Macam MH370. Tak mustahil tiba-tiba dia datang masuk bilik air. Tak mustahil. Katakanlah kita ni, katakanlah di tak kiralah di Perak ke di Pantai Timur, bapak kita dia nelayan. Tiba-tiba dia keluar pagi tu tangkap ikan. So tak balik sampai ke malam. Anak dia semua cari. Bomba lah apa, penyelamat semua cari. Sampai setahun, lepas setahun, 2 tahun, 3 tahun tak balik. Tiba-tiba dia masuk dalam dapur. Dia makan nasi. Apa nak buat? Apa nak buat kan? Cabut kan? Dia ada orang ni memang ada hilang. Tuan-tuan tahu kan? Bunian ambil. Betul. Orang kampung saya di Perak, ada yang disimpan setahun, ada disimpan 2 tahun, ada disimpan 3 tahun. Tapi orang yang hilang tu dia ingatkan, dia rasa aku semalam yang baru. Dia tanya, kau bukan semalam, dah 3 tahun. Iya ke? Ada juga bunian itu pulangkan balik. Ada tak sampai ke sudah. Macam arwah acap gitu kan. Mana ada sama sekarang tak jumpa. Kita pun tak tahu sama dia hidup ke mati. Tapi bunian memang ada. Ini salah satu daripada ni lah. Orang bunian memang jin, syaitan ni memang ada. Golongan tu memang ada. Dia ada perkampungan dia sendiri. Katakanlah 3 tahun dia pulang balik. So dalam masa 3 tahun, macam katakanlah kehilangan MH370, dia ada tempoh, tak salah saya nanti ada satu kitab nanti saya buat, antara 5 ke 7 tahun. So dalam tempoh 5 ke 7 tahun, katakanlah suami kita ataupun isteri kita, okey, katakanlah suami lah, isteri ni boleh tak kahwin? Dia dah tinggal, boleh tak dia kata, dah lama dah 3 tahun ni aku nak kahwin lain lah, boleh tak? Tak boleh. So siapa nak declare kematian dia? Siapa? Mahkamah, betul tuan. Mahkamah akan declare. So macam MH370 tu dah lebih berapa tahun dah? 7 tahun rasanya. So mahkamah dah keluarkan perintah bahawa semua orang Islam yang berada di dalam kapal terbang tu semua dah dikira meninggal dunia. Walaupun diorang tak meninggal dunia. Kalau diorang datang balik nanti,
So harta pusaka tu mana yang dah bagi, kalau ada yang balance dia boleh bagi, yang tak ada tu tak payahlah bagi. Faham tuan? Tak mesti macam cerita Bunian tadi lah. Ada dia datang balik, macam orang kampung saya di Perak tu, dia ambil budak-budak tu dalam tempoh setahun tu dia pulang balik. Tengok dia orang tengah ni dalam hutan kan, dulu macam kampung saya dulu, dia orang noreh getah dulu kan, kawasan hutan, situ hutan belantara tuan-tuan. Orang kampung, mak ayah kita mana takut, tak ada takut macam orang sekarang ni penakut. Orang dulu tuan-tuan sampai pukul 4, pukul 5 dia orang pergi. Saya pernah merasa, zaman tu saya pernah merasa lah ikut. Pukul 4, pukul 5 tuan-tuan, dia punya semak samun dia tinggi ni kan. Mana dia takut, macam-macam benda ada dalam tu, nak menyara anak dia orang. Sebab itu kadang-kadang dalam hutan tu pun ada bunian. Memang hilang. Tak jumpa, panggil lah bomo, pawang, bagai, tak dapat. Dan sekali dia pulang, dia nampak dia tengah main-main dekat kawasan tu, dia pun boleh ganggu, apa salah. Dia macam tak sedar. Dia orang pulih-pulihkan dia cerita lah baru dia masuk dalam kawasan tu macam kawasan saya pun macam leka, dia masuk cantik kawasan tu, saya tengok lawa cantik lah mak ni, kawasan tu semua dalam putih je semua. Lepas tu saya ingatkan baru semalam saya pergi, bukan semalam, setahun. Dia ingat macam tu. Jadi kalau kes-kes macam ni pun kita kena ingat, macam kes yang itu kita kena tunggu mahkamah. Macam tuan cakap ni, kena tunggu mahkamah declare dakwa suami kau dah meninggal. So boleh tak isteri ni bahagikan harta pusaka tu? Boleh. Kemudian boleh tak isteri ni kahwin? Baru boleh kahwin. Selagi mahkamah tak keluarkan perintah, selagi itu isteri ni tak boleh berkahwin, suami pun tak boleh berkahwin. Andainya isteri ni dah berkahwin, tiba-tiba suami dia datang balik, macam mana dapat? Dia dah berkahwin dah ni, anggaplah tak ada jodoh lah, tu je lah nak buat macam mana. Bukan boleh, kalau macam suami tak ada masalah. Mahkamah tadi, mahkamah sivil ke mahkamah syariah? Mahkamah syariah. Dia akan keluarkan perintah. Mahkamah syariah. Dia akan keluarkan satu perintah. Dan perintah tu boleh collect lah, maksudnya siapa yang nak pergi collect, dia akan ada satu macam cincin yang menyatakan bahawa suami ini telah meninggal dunia, ataupun dia sentuh situ bahawa suami ini kehilangan MH370. Jadi dengan surat itu dia boleh bawa, isteri ni boleh bawa ke mahkamah dan beritahu yang memang suami dia memang dah tak boleh buat apa lah. Maksudnya bila meninggal tu baru boleh dia dikira dia boleh kahwin lagi, ataupun baru boleh pembahagian itu diteruskan mahkamah syariah. Sebab ada enactment yang menyatakan kematian mafkud, salah satu kematian dalam pusaka, memang ada. Jadi bila itu katakanlah yang macam tadi, kalau dia datang balik, kalau seorang isteri dan suami datang balik tak boleh buat apa, dia dah berkahwin dengan orang lain. Kalau yang datang itu adalah isteri, alhamdulillah lah, dia boleh kahwin lagi. Katakanlah yang hilang ni isteri, so dapat perintah memang tak dapat dijumpai, so dia kahwin lagi seorang perempuan, tiba-tiba isterinya balik kembali dalam rumah. So suami kan suami dia tak marah lah, dia kata alhamdulillah. Betul tak? Boleh, dia boleh kahwin, tak ada masalah. Tapi aindahnya suami tak boleh. Kalau suami datang balik nak rujuk, dia tak boleh lah, sebab dia dah dikira dah habis. Kalau isteri tak ada masalah lah, alhamdulillah dapat dua katanya kan. Gurau je tuan. Yang boleh sebut sedikit Ada soalan lain? Kalau ada sebelum saya teruskan, boleh okey. Siapakah waris lelaki? Waris lelaki ada 15 orang. Tuan ingat ni, waris tersembunyi tu tak payah ingat dulu, nanti pening kepala nanti. Akan datang saya akan cerita bab oneng-oneng lah, bab piut, cucu saudara, anak saudara kepada ni nanti akan datang saya akan ceritakan. Oneng-oneng punya anak, tu semua adalah cerita dia. Okay. Yang pertama adalah suami. Saya pernah terang dulu, suami, ingat lagi suami ini adalah waris utama. Tuan-tuan ni waris utama. Bila berlaku kematian kepada isteri, katakanlah bila berlaku kematian pada isteri,
Kita dapat tak pusaka, tak ada siapa yang boleh menghalang kita. Sebab aku suami kepada isteri aku. Tuan-tuan kena tegas lah. Kadang-kadang adik-beradik diorang ni buat perkara yang tak baik dengan harta tu. Dia tahu bahawa isteri ni ada 1 juta. Kita kahwin dengan anak datuk. Anak datuk ni kerja pegawai besar. Kita ni biasa-biasa je. Contoh kan, isteri aku meninggal, ada 2 juta harta dia. So adik-beradik dia cuma nak mengending lah, nak buat tuntutan. Kata aku suami dia dan aku ada anak lelaki, korang jangan nak cari pasal dengan aku. Kita boleh cakap macam tu. Sebab aku adalah waris utama. Anak aku pun adalah waris utama. Adik-beradik aku, ipar-ipar aku tak ada hak langsung kat atas harta pusaka aku. Kita boleh lawan balik. Boleh suami dapat apa-apa ingat balik. Tak apalah, saya ulang-ulang tuan-tuan. Kalau tak dapat juga tak tahu saya nak cakap apa. Berapa? 1/2. Okey, alhamdulillah lulus. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Apabila isteri meninggal dan tak ada anak, suami dapat 1/2. Kalau ada anak, fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarak. Berapa? 1/4. Okey, lulus, alhamdulillah, syukur. Tak sia-sia lah aku datang sini mengajar. Alhamdulillah. Boleh? Okey, isteri pula. Jaga-jaga. Habislah aku taubat, aku tak datang lagi. Berapa isteri dapat? Allah sebut walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Apabila suami meninggal tak ada anak. Satu par? Tak ada. 1/8 tak ada, belum lagi. Gagal lah, betul lah, habis. Masa dah tamat. Laju kalau perempuannya, laju ke. Berapa tadi saya ada dengar ada saya jawapan tadi dekat belakang. 1/4, betul lah, 1/4. Nah, 1/4 kalau suami ni tak ada anak bersama dengan kita, ataupun sama ada suami ni dengan isteri lain. Isteri lain, kalau dia anak daripada isteri lain pun, dikahwin dengan kita, dia tetap ada dikira ada anak. Walaupun dengan kita tak ada anak, tetapi dia tetap dikira ada anak. So kita dapat 1/8 lah. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Bila suami aku meninggal dan dia punya anak, isteri dapat 1/8. Banyak ke sikit? Banyak apa, jadahnya banyak. 1/8 sikit. Kalau 100,000 dalam 12,000 je, jadilah, syukurlah. Nah, jadilah. Tapi boleh tak isteri ni dapat lagi? Saya nak tanya, ini soalan lain lah, nanti saya akan ajak. Isteri ni boleh tak dapat lagi selain daripada 1/8? Dari katalah dia dapat, katakanlah harta 100,000 suami punya, dia dapat 12,000. Boleh tak isteri ni dia nak minta lagi lebih daripada 12,000? Macam mana nak buat? Satunya adalah melalui persetujuan. Kalau katakanlah adik-beradik yang lain kata tak ada, perempuan dapat hak itu dah. Kata mak dah lah, mak isteri 1/8, syukurlah. Kata anak macam tu. Ataupun dia tak ada anak, adik-beradik kata isteri kak cukup lah tu kak, dapat 1/8, jadilah. So kita ni macam mana kita nak fight supaya dapat lebih daripada tu? Persetujuan tak dapat dah, apa boleh kita buat? Betul sangat. Nasib baiklah kita boleh, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Tu bab tu saya belum ajar lagi. Dah ajar belum belum lagi, nanti akan datang saya kat aja. Harta sepencarian boleh tuntut. So isteri katakanlah dia dapat 12,000 tadi, dia boleh dapat lagi 10,000. Jadilah 22,000. Itu harta 100,000, banyak. Kalau harta tu 1 juta lagi dia dapat banyak. Ini tip lah, tuan-tuan kena. Tapi malangnya masyarakat Islam kita ni tak tahu. Boleh dikira dalam 1,000 tu adalah 1-2 yang buat tuntutan untuk harta pencarian. Memang tak ada, sebab mungkin kita ni tak berapa nak tahu sangat. Mungkin kita tak tahu. Nanti saya akan ajar. Boleh Okey, lulus lah. Suami lulus, isteri tadi pun boleh dikatakan lulus lah juga, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Belajar sikit-sikit, tak apa. Okey, yang kedua adalah anak lelaki. Anak lelaki pun waris utama. Saya laju sikit lah, saya dah ajar gitu. Yang ketiga adalah cucu lelaki daripada anak lelaki.
cucu lelaki daripada anak lelaki. Tengok dia sebut sini cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu perempuan pun dapat, tapi daripada anak lelaki. Dia tak sebut anak perempuan, tak ada. Cucu lelaki ataupun perempuan daripada anak perempuan memang langsung tak ada. Jangan tuan-tuan pandai buat sendiri. Oh tak apalah, kita bagilah dia. Tuan-tuan yang buat keputusan sendiri. Waris yang lain jegim biji mata. Kau apa hal kau nak bagi? So kita tak boleh bagi. Kecuali kalau persetujuan orang kata tak apalah, kita bagilah, baru boleh bagi. Sebab harta pusaka ni tuan, poin dia untuk poin untuk pembahagian adalah persetujuan. Itu dia. Yang jadi masalah bila pembekuan harta pusaka kita 90 bilion tu disebabkan oleh persetujuan tak dapat. Itu je. Banyaklah sebab lain. Sebab bergaduh. Bergaduh sebab persetujuan lah. Bergaduh lepas tu tak boleh buat, tak tahu nak buat permohonan ke pusaka kecil. Masa bicara mahkamah bergaduh. Masa bicara mahkamah tuan-tuan, bukan setakat parang yang buat, pistol pun ada bawa. Betul? Sebelum nak masuk tu dia dah hunus pistol. Perangai manusia ni, Allah, teruk betul lah kan. Harta pusaka punya pun nak berpistol-pistol. Allah, nasib baik dia tak bawa senapan gajah tu, bantai sekali hakim tu. Kau pun buat keputusan tak betul, dia bantai. Sebenarnya risiko je tu kan. Hakim pun risiko, macam saya pun kadang urusan pun risiko juga. Kadang sihir menyihir. Tapi setakat ni tuan-tuan doa lah untuk saya. Betul, risau juga Bami. Jangan, kita ni bukan ilmu apa tak ada. Ilmu apa yang ada kan Mami? Ilmu orang kata silap pulut tu boleh lah sikit-sikit kan. Lain tu tak. Kita ni nak kata Allah dan Rasul pun jauh. Lainlah Saidina Abu Bakar. Siapa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasul. Boleh cakap kita. Allah. Orang kata solat subuh kadang datang, kadang tak datang kan. Kadang selalu terlanjur kan. Selalu terlepas, terbabas. Okey, boleh okey. Cucu lelaki daripada anak lelaki ni saya ambil lelaki. Lelaki ni dia banyak, 15 orang, 15 golongan ni. Dan keempat adalah bapa. Bapa pun adalah golongan utama. Saya dah bagi dalam WhatsApp. Abang Mi ada share kan? Siapa nak buka dalam WhatsApp tu. Dalam WhatsApp pun saya dah share. Abang Mi share ke tak? Memang nak kena lah Abang Mi ni. Selalu dikenakan saya. Hari ni saya pula kenakan dia. Saya dah suruh share dalam tu. Tak payah ni, tak payah. Cadang saya nak photostat tapi tak sempat. Saya share dalam tu. Yang dalam handphone. Ada kan tuan-tuan semua ada dalam grup surau kan. Tengok daripada situ je. Buat katakanlah catatan lah, besok kita lupa ke. Kejap yang dia hantar. Baru hantar? Baru kejap lah. Memang nak kena. Okay, ada boleh okey. Kalau tak faham boleh tanya tak apa. Nanti saya sentuh. Okey, bapa, kemudian yang kelima datuk sebelah bapa. Kena ingat, datuk sebelah bapa. Dia setakat datuk je. Dia tak ada moyang, tak ada. Tapi moyang kalau ada dia dapat. Datuk sebelah bapa. Datuk sebelah ibu ada tak? Tak ada. Datuk sebelah bapa, bapa kita tu datuk pun dapat, nenek pun dapat. Tapi kalau ibu cuma nenek saja. Kena ingat belah ibu kita, kalau ibu kita meninggal, waris atas ibu tu adalah nenek saja. Kalau waris atas tu datuk memang tak dapat. Kecuali kalau suami. Suami meninggal, datuk atas itu datuk dia dan nenek memang dapat pusaka. Tapi kalau perempuan meninggal, nenek saja, datuk tak ada. Ni golongan-golongan yang tak ada dalam pewarisan. Walaupun dia tu dekat. Dekat tak? Dekat. Sama juga macam mak saudara. Dekat tak? Dekat. Sama juga cucu daripada anak perempuan. Kan? Cucu lelaki ataupun perempuan daripada anak perempuan kita. Dekat tak? Dekat, tapi dia tak dapat. Ini golongan ni dipanggil zawil arham. Golongan yang sepatutnya dapat tapi tak dapat. Memang tak dapat. Golongan ini, bila diorang ni tak ada, siapa yang ambil harta diorang ni? Dia akan pergi ke Baitul Mal. Bila ada golongan ni tak cukup. Katakanlah ada meninggal tu semua isteri aja.
Anak pun tak ada, saudara mara, adik-beradik, apa semua tak ada. Pakcik tak ada, anak saudara tak ada, cucu semua tak ada. Dia seorang, solo je dia seorang, isteri ni. Boleh tak dia ambil semua harta pusaka? Tak boleh. Isteri cuma dapat 1/4 je. 3/4 lagi, bila semua waris tak ada, dia akan pergi ke Baitul Mal. Sebab banyak orang, dia tak tahu bahawa bila kita ni isteri, tak ada lain dah Ustaz. Jadi saya 1 juta harta suami saya ambil semua, rumah, tanah, apa semua. Dia kata tak boleh puan. Kenapa pula tak boleh? Mana ada saudara lain lah. Saya pun belajar juga. Belagak kan. Saya pun belajar juga. Adik-beradik, suami saya memang tak ada. Semua saya cari semua dah tak ada. Dia tak tahu bahawa ada satu lagi, Baitul Mal. Tu 3/4 Baitul Mal, dia tibai juga, perut kembung. 3/4 tu banyak daripada 1 juta. Sebab kita tak tahu. Lepas tu kena belajar. Ada juga kes 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun baru tahu yang harta tu memang diorang tak boleh ambil sebab itu harta Baitul Mal. Tu nak buat tuan. Kita jahil berkenaan dengan ni. InsyaAllah. Boleh Okey. Kemudian yang keenam adalah saudara lelaki si ibu sebapa. 6, 7, 8 ni, yang keenam saudara lelaki si ibu sebapa. Apa maksud saudara lelaki si ibu sebapa? Ini adalah golongan adik-beradik. Kata suami meninggal, ada adik-beradik dia. Dia tak ada anak, so adik-beradik akan masuk. Golongan adik-beradik ni dia ada 3 golongan. Saudara, saudara lelaki si ibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu. Sama juga perempuan. Saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan ibu dan bapa. Dia 3 ni. 3 ni memang akan dapat lah. Dia ada dalam tu. Tapi dia orang ni bukan golongan utama. Ada kala dia orang dapat, ada kala tak dapat. Adik-beradik ni. Bila masa dia orang tak dapat? Bila arwah ini, abang dia orang ni ada anak lelaki, dia orang takkan dapat. Hidup mati semula pun takkan dapat. Satu lagi sebabnya dia ada anak lelaki. Satu lagi, katakanlah kita ni ada anak perempuan 3 orang. Arwah suami meninggal, ada isteri, ada 3 orang anak perempuan. Tetapi arwah ini ada bapa. Adik-beradik akan masuk tak? Tak masuk. Sebabnya bapa ada. Dia 2 yang menghijab. Sama ada bapa ataupun anak lelaki. 2 tu tuan-tuan. Ini main dia lah. Ini yang paling biasa. Walaupun paling biasa pun masyarakat kita pun jahil juga. Dia dah belajar dah. Kata, bila kau man, kau anak kau semua perempuan, apalah kau. Marah dia pula. Itu Allah SWT bagi kau pula sibuk. Kan kita pula kata, bila man, kau anak kau semua perempuan man. Kan nanti kalau meninggal ni kau man, semua bukan anak perempuan yang dapat, semua akan pergi kepada adik-beradik. Pak meninggal dia, rupanya arwah ni ada bapa. So dia pergi adik-beradik tak? Tak pergi, walaupun dia ada anak perempuan. Kena faham. Sebab dia ada bapa. Kecuali bapa tak ada, anak lelaki tak ada. Azan dulu lah. Terus sampai pukul 10 kan. Abang Mi dah anggut tu. Sebab dia Abang Mi dah silap tadi kan. Gerah Abang Mi, jangan marah. Okay, tak apa, sikit lagi okay, terus insyaAllah. Okay. Jadi saudara lelaki si ibu sebapa ni, dia yang paling kuat. Adik-beradik yang paling kuat, adik-beradik kita lah. Maksudnya meninggal suami, suami punya adik-beradik tu daripada mak dan ayah yang sama. Itu paling kuat, itu yang paling utama. Kalau yang utama ni ada, mereka ni ada, adik-beradik sebapa pun tak dapat, adik-beradik seibu pun tak dapat. Dia tak dapat sebab dia ni yang kuat, paling kuat. Tetapi andainya adik-beradik seibu sebapa ni semua meninggal, tapi dia memang suami ni, katakanlah bapa dia ni ada kahwin lain, jadi dia ada adik-beradik sebapa, yang seibu sebapa ni semua meninggal, so sebapa ni dapat. Boleh? Sebab yang golongan pertama tadi dah tak ada, dia dah menghijab. Tapi kalau mereka ni dah tak ada, barulah sebapa dapat, si ibu dia situ. Tapi ini adalah golongan bawah lah.
Yang paling kuat tadi adik-beradik ibu dan bapa. Jangan bermakna ibu dan bapa tapi sebapa ni tak dapat andainya golongan atas tu dah tak ada. Jangan tuan-tuan kata ada banyak saya dapat, kata ustaz dia ni sebapa ustaz memang tak dapat. Jangan tak dapat. Dia kata yang lain adik-beradik semua dah meninggal ustaz, dia ada seorang sebapa. Saya kata dia dapat. Kenapa lah dia dapat ustaz? Bapa kami yang ibu bapa punya, tapi itu adalah anak dia juga sebapa lain ibu. So, bapa yang meninggal, bapa yang dapat. Maksudnya anak yang sebapa tu dapat. Boleh? Yang utama saudara lelaki si ibu sebapa ni maksudnya adik-beradik ibu bapa kita. Yang solid dia, yang komplit. Yang sekarang macam kita ni lah. Lain-lain kalau tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada mak ayah dulu yang kahwin 2-3 orang, mungkin ada adik-beradik. Ada juga saya mengajar di KL, ada yang ustaz saya ni dengan adik-beradik, dia tunjuk adik-beradik dia ada depan tu. Ni satu mak dengan saya seibu. Ya? Ya, okey faham. Itu maksudnya. Dia seibu, sebapa. Contoh. Diorang kata adik-beradik seibu ni diorang panggil apa? Adik-beradik anjing. Mak cakap adik-beradik anjing, tak pernah dengar? Ada. Tuan-tuan Google lah kalau tuan-tuan nak dengar. Adik-beradik anjing, apa maksudnya? Dia adalah adik-beradik seibu lain bapa. Tu dipanggil adik-beradik anjing. Istilah bukan mengenai anjing teruk, bukan maksud tu. Tapi adik-beradik kucing tak adalah. Tapi diorang panggil adik-beradik anjing. Banyak tuan-tuan dalam pusaka ni macam-macam gelaran dia. Cuma dulu mak ayah kita selalu kalau dulu memang saya dulu ada mak ayah sebut benda tu. Ni adik-beradik anjing ni. Maksud si ibu lah. Bukan maksudnya anjing tu diorang gaduh ke tak. Ya, bukan. Dia pertalian ibu tu, satu ibu lain bapa. Dia tak sebut satu ibu, ni adik-beradik satu ibu lain bapa, tak. Dia tak cakap macam tu. Ni adik-beradik anjing ni. Tapi kita yang tak pernah dengar ni anggap benda tu kasar kan. Tak. Orang dulu biasa benda ni. Benda ni biasa. Tak percaya nanti tanyalah mak ayah tuan-tuan kalau ada lagi lah. Tapi saya ingat zaman dulu masa saya kecil dulu memang tu perkataan biasa. Adik-beradik anjing. Nampak kasar lah tapi itu sebenarnya biasa. Boleh Itu saudara lelaki seibu, kemudian saudara lelaki sebapa. Yang pertama tadi nombor 6 saudara lelaki seibu sebapa, yang ke-7 saudara lelaki sebapa, yang ke-8 saudara lelaki seibu. Boleh Saya habiskan saya habiskan terus okey. Boleh tunggu kan? Tadi janji pukul 10 kan? Tak apa saya lajukan. Okey, yang ke-9 anak saudara lelaki si ibu sebapa. Nampak saya cakap tadi anak saudara. Anak saudara lelaki, anak saudara perempuan tak ada. Nanti akan datang saya akan sentuh, memang tak ada anak saudara perempuan, memang tak ada. Dan itu anak saudara kita meninggal, ayah kita meninggal, kita kena tengok dia. Kita tengok ada tak anak saudara. Ayah kita, katakanlah kita ni anak angkat, bapa aku meninggal, dia akan pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik tak ada, dia akan pergi ke anak saudara. Anak saudara. Anak saudara lelaki. Ingat, jangan bantai tuan-tuan kepada anak saudara perempuan pula. Ustaz cakap anak saudara perempuan belah bapa lelaki. Bukan, tak ada. Dia sebut anak saudara lelaki si ibu sebapa. Dia tak sebut anak saudara perempuan, tak ada. Anak saudara lelaki seibu sebapa. Dia sama macam adik-beradik tadi. Dia ada anak saudara seibu sebapa, ada anak saudara sebapa, anak saudara lelaki seibu. Dia ada 3 tu. Sebab tu saya boleh teruskan lah. Anak saudara lelaki seibu sebapa, dan kemudian yang ke-10 anak saudara lelaki sebapa. Boleh? Anak saudara seibu tak ada. Dia anak saudara lelaki seibu sebapa dengan anak saudara lelaki sebapa. Padan korang. Pening padan. Tadi kita belajar sama-sama apa Boleh Okey, anak saudara tadi yang adik-beradik tadi dia ada 3 kategori kan.
anak saudara lelaki seibu seberapa, saudara lelaki seberapa, saudara lelaki seibu. Dia tambah seibu kan. Tapi untuk anak saudara lelaki ini dia anak saudara lelaki seibu seberapa, satu lagi anak saudara lelaki seberapa. Seibu tak ada. Boleh? Boleh. Tak boleh pun bolehkanlah juga. Boleh tak apa, nanti sekejap lagi nanti saya jawab soalan sikit je lagi. Okey Nombor 11, bapa saudara seibu seberapa. Ini saya cakap tadi, kalau tak ada adik-beradik pun dah tak ada ustaz. Anak saudara pun tak ada, semua meninggal. So kita tengok golongan atas, iaitu pakcik kepada yang meninggal ni. Kalau bapa kita, pakcik bapa kita mungkin hidup lagi. Mungkin. Kan? So bapa saudara seibu seberapa. Dan kalau dia ada berkahwin lebih dulu, mungkin ada bapa saudara seberapa. Bapa saudara seibu tak. Bapa saudara seibu seberapa ataupun bapa saudara seberapa. Bapa saudara seibu tak ada. Yang seibu tadi adik-beradik je. Boleh nampak macam pening kan? Ya. Bapa saudara seibu seberapa ni. Kategori yang mana? Ada 1, 2, 3, 4. Yalah, maksudnya yang dia meninggal tu. Maksudnya yang meninggal ni kaitan dengan pakcik ni. Kaitan pakcik ni tak kira lah dia berapa orang pun tak apa. Jadi seibu seberapa. Kalau dia ada 6, 7 tak apa. Boleh. Maksudnya kalau ada pakcik dia tu, memang dia akan dapat. Semua akan dapat. Maksudnya mungkin pakcik tu ada 6 orang. Semua dapat. Sama je macam adik-beradik tadi kan. Dia bukan seorang je. Katakanlah 6 orang, 6 dapat. Dan portion tu jadi kecil lah sebab dah banyak. Atau pakcik ni ada 6 orang, 6 dapat. Tu je. Dia bukan satu je, satu kita ambil satu tak. Semua dapat. Tapi syaratnya seibu seberapa. Boleh. Ataupun bapa saudara seberapa. Tapi kalau dah atas ni ada bapa tak. Yang seberapa tak dapat sebab dia dah hijab tadi. Yang golongan atas ni dah hijab. Sebab itu saya cakap yang mana golongan yang sikit ni tadi macam bapa saudara seberapa, jarang-jarang lah. Tapi ada berlaku macam ni bila dia hidup lagi. Yang adik-beradik ibu bapa tu semua dah mati. Tiba-tiba tengok terselit ada satu bapa saudara seberapa, hidup lagi seorang. Dia dapat lah. Dia ambil ulun semua. Baki itu. Boleh Boleh. Okey, yang ke-13 ada kan? Tuan-tuan ada macam tu. Okey, yang ke-13 adalah anak bapa saudara seibu seberapa. Pening tuan-tuan. Anak bapa saudara seibu seberapa. Ini siapa? Anak bapa saudara seibu seberapa. Siapa ni? Siapa tahu? Sepupu betul. Sepupu betul. Faham tak? Anak bapa saudara. Bapa saudara tu punya anak, dia sama dengan yang arwah ni meninggal ni. Dia memang sepupu lah. Anak pakcik kita, dia sepupu kita. Tapi dia tak sebut dalam faraid, dia tak sebut sepupu. Adik-beradik pun dia tak sebut adik-beradik. Dia kata saudara lelaki tu. Tapi dalam ini dia sebut, dia beritahu anak bapa saudara seibu seberapa. Itu sebenarnya adalah sepupu. Sepupu seibu seberapa maksudnya tu. Anak dia sebut mudahlah sebab dia sebut, bila sebut anak bapa saudara, diorang akan fikirlah. Kalau sebut sepupu ni kadang-kadang tak dapat nak tangkap sangat walaupun kita dah tahu kan. Tapi bila sebut anak bapa saudara, anak bapa saudara, oh sepupu akulah, sepupu orang yang meninggal tu lah. Di kaitan tu orang yang meninggal, jangan tuan-tuan kaitan benda lain. Maksudnya siapa yang meninggal. Kalau suami meninggal tadi, pakcik suami tu, adik-beradik ayah kita, adik-beradik ayah kita punya anak. Faham? Pening tuan-tuan. Adik-beradik ayah punya anak. Atau maksudnya anak bapa saudara seibu seberapa. Pening aku malam ni kan. Apa sikit-sikit tak apa. Sebenarnya ini ilmu tuan-tuan. Ilmu. Orang dulu punya, dia punya jalur tu, susuh jalur tu tuan-tuan banyak sebenarnya. Kita yang tak tahu. Nanti sebab yang ada sampai piut, oneng-oneng tu tuan. Cilawagi, cikawari tu. Semua zaman-zaman hantuah apa semua tuan. Kita tak tahu hantuah punya cucu galuh tu.
Macam macam mak mertua saya, dia cucu galuh dia ada keturunan apa yang Perak punya yang bunuh JWW tu. Lagi si betul-betul bukan lah. Ada satu lagi dia panggil apa ke, pahlawan Perak tu apa nama, tuan tahu? Lagi ha? Datuk Sago, betul, Datuk Sago. Ada keturunan Datuk Sago tu kan. Itu Datuk Sago tu kuat tu. Tonton buka sejarah balik. Datuk Sago, Datuk Maharajalela semua tu. Si Pitung memanglah dia yang bunuh JWW Bush. Tapi ada pertikaian pada masa JWW Bush, cerita sejarah sikit lah kan tuan-tuan nanti bila kan. Masa-masa JWW Bush dia tengah berenang tu, sebenarnya ada orang lain bunuh dia pada masa dia terkapai-kapai tu. Faham tak? Si Pitung pada masa dia tengah mandi, dia hentak dengan pisau. Tapi pada masa dia tengah dalam air tu ada orang tapi saya tak tahu siapa. Nah, ini sejarah lah, wallahualam. Itu sejarah lain, ini bukan ni pusaka. Okey, sikit lagi. Boleh anak bapa saudara seibu sebapa sepupu kita ataupun anak bapa saudara sebapa. Dia pun dapat. Dan yang last sekali adalah tuan ni hamba lah. Kita tak ada dekat golongan tu. Okey. Saya buka soalan lah. Ada soalan, saya buka di sini dulu. Sekejap Okey. Ada soalan? Kalau ada lah. Tak ada? Tak ada, saya baca, saya ada soalan daripada sini lah. Tak ada? Tak ada, semua faham Kan saya soalan kan boleh jawab? Okey, tak apa, alhamdulillah. Okey, saya jawab. Ada soalan okey. Namanya Anwar, bukan nama sebenar. Gurau je. Saya tak sebut nama je. Assalamualaikum Ustaz. Soalan, bila masa yang sesuai untuk bincang harta pusaka? Selepas sehari, selepas sebulan atau selepas tahun? Sebab pernah berbunyi tanah kubur masih merah, dah bincang pasal harta. Dan perlu ke jemput peguam ataupun hakim Ustaz dalam perbincangan, sebab bukan semua waris tahu pembahagian harta. Bagus soalan. Okey. Soalannya, bila nak buat pembahagian tu? Memang tanah kubur masih merah. Ini memang orang Islam punya jawapan dia. Tak boleh pakai tu kan, janganlah pakai. Kau nak tunggu apa? Kan? Kubur mak, bila abang tu sebut pasal harta pusaka, kita pun boleh cakap, abang jangan nak tamak sangat kubur mak masih merah. Itu memang biasa orang Islam. Kalau saya nak cakap bingung kan, keras sangat kan, tak boleh pakai lagi tuan. Jangan pakai soalan tu. Kenapa kita takut sangat? Bila sebut benda ni sensitif bagai. Apa nak disensitif sangat lah? Bukan abang ni, ialah mungkin masyarakat kita kan, minda kita bila sebut sentuh harta pusaka, katakanlah malam tu, kalau orang baru seminggu, kata mak baru lah, arwah ayah baru ke bumi kan, kau sibuk nak cerita pasal harta pusaka. Sebab kita tak belajar. Kita anggap abang kita nak rebut. Bukan tuan-tuan. Bila abang kita cakap begitu, mesti ada benda yang dia cakap. Bukan dia tamak tuan. Katakanlah kalau abang kita cakap macam itu, kita cakap dia, abang saya bukan hadap sangat dengan harta pusaka ayah. Abang nak ambil lah. Saya nak menyelamatkan abang dan adik-beradik yang lain daripada makan dia haram. Biar dia berdesing sikit telinga dia. Dia nak keluar silat ke apa, nak bantai kita ke, tak apa. Abang nak pukul saya, pukul. Tapi saya terangkan sini, saya dah belajar abang. Sebab harta dalam pusaka ni, dalam rumah bapak ni, semua harta tu menjadi haram kalau kita ambil tanpa persetujuan. Walaupun selipar buruk arwah, walaupun terompah dia menjadi haram bagi kita kalau kita tak buat pembahagian. Inilah yang berlaku kepada masyarakat Islam kita. Sebab terlalu sensitif, kita menanggung dosa sampai hayat kita. Faham tak maksud saya tuan? Sebab itu pada saya, malam tu lebih baik. Kalau tak boleh, secepat mungkin sebelum. Jangan setahun tu kita mengarut dah tu. Bagi saya setahun pun dah lambat.
secepat mungkin. Tuan-tuan, sebab apa saya kata malam tu? Sebab waris semua balik, semua ada. Tuan-tuan nak buat perjumpaan, saya pernah tanya orang, Ustaz, nanti Ustaz datang jumpa saya nak buat satu perjumpaan. Tak apa, saya arrange dengan adik. Sampai ke sudah tak buat. Mana tidak, okey, minggu depan kita nak kita jumpa lah. Kita jumpa dekat KL sebab ada nak perjumpaan, nak buat pembagian harta pusaka. So abang kata, oh tak boleh lah, ada orang kahwin lah abang. So tangguh lagi minggu depan. Minggu depan Kak Long kata, oh Kak Long ada hal lah pada masa tu. Tangguh lagi minggu depan. Kak Ngah pula, oh tak boleh Kak Ngah, nenek nak bertunang. Oh tak boleh. So minggu depan ke beberapa kali minggu depan pun, lalas sekali dah 3 tahun tak buat, berlaku kematian ke atas waris, lagi merupakan beban. Bila berlaku kematian lagi susah tuan. Saya pernah dapat kes di mana suami meninggal, isteri ada 3 orang anak, laki perempuan semua adalah 2 laki, seorang perempuan dengan isteri 4 orang. Ada seorang lagi, mak dia hidup lagi. So diorang ni ada bapak ni ada rumah dengan tanah. Tuan-tuan dengar betul-betul. So bila perbincangan tak buat, tiba-tiba berlaku kematian kepada emak. Bila berlaku kematian kepada emak, tak buat pembahagian, siapa yang nak gantikan mak punya harta pusaka? Anak-anak mak. Faham tak? Anak-anak mak siapa? Adik-beradik arwah suami. Faham tak tuan-tuan? Jadi tadi cuma 4-5 orang. Bila kematian pada mak ni ada 7 orang anak. 7 campur 5 jadi 12 orang. Lepas itu, diorang ni kena ada dalam pembahagian tu. Bapak ni, arwah ayah ni, dia ada 3 biji rumah. Pada mula awalnya 3 biji rumah tu nak bagikan antara 2 orang je. Tuan-tuan dengar. Tapi bila sekarang dah meninggal, adik-beradik masuk campur hak mak, rumah itu tak boleh dibagi-bagikan kepada 2 orang. Sebab adik-beradik arwah tu pun buat tuntutan ke atas mak. Beratlah. Lepas tu susah Ustaz sekarang Ustaz. Kami pergi pusaka kecil suruh kami minta kebenaran daripada adik-beradik arwah. Sebab itu portion emak punya. Ini dia punya risiko Ustaz. Bila kematian. Lepas tu di Taman Datuk Harun pun sama juga. Meninggal ada 5 orang, 6 orang adik-beradik. 5 meninggal, tinggal 3. 5 orang yang meninggal tuan-tuan ni ada lebih kurang 6-7 orang, dekat nak 10 orang. 10 kali 5, 50 orang. 54 orang kepala. Dia nak buat. Daripada 6 orang je warisnya. Tapi bila berlaku 10 tahun, 30 tahun tak buat pembagian, 6 orang dah meninggal. Tinggal 3 orang. Itu pun, maaf cakap lah, 3 orang ni pun dah nyawa-nyawa ikan lagi. Betul kan? Bukan dia nak cakap. Ganti 6 orang tu, anak-anak diorang panggil dalam satu dewan buat reunion. Macam reunion betul lah. Kadang anak-anak dia pun tak tahu apa. Kita datang ni untuk apa mak? Ada, kita makan nasi je, ada buat jamuan. Diorang pun tak tahu nak datang tu untuk apa. Sebenarnya untuk pembahagian. Ini yang berlaku tuan. Waris tu akan jadi ramai. Itu buat cepat. Bagi saya, kalau tanya saya, katakanlah tak boleh lah nak buat malam tu, buat secepat mungkin. Tapi lebih baik buat malam tu. Sebab kita nak mengelakkan semua kain pelikat arwah. Tuan-tuan kita, masyarakat kita ni biasa. Kalau arwah meninggal malam tu tuan-tuan, besok paginya habis kain tu, bagi jiran. Nah, kau ambil satu nah. Apa kau ambil ni? Suami aku punya ni. Kalau perempuan lah, memang dia lah. Dia ingatkan kain pelikat tu, oh suami aku punya. Bukan tuan-tuan, kain pelikat tu hak waris. Ini kisah sibuk. Satu kampung ni semua bagi kain pelikat. La ilaha illallah. Makan duit haram hukumnya. Tak boleh. Sebab harta tu kena halalkan dulu. Adik-beradik tak setuju kau bagi tu. Walaupun diorang setuju sekalipun, kena buat pembagian. Ini tidak. Kain batik mak pun sama lah. Lagi pula kita ada jemaah-jemaah perempuan ni. Nah, kau ambil lah tu. Ini mak aku punya. Ambil. Boleh? Tak boleh, haram hukumnya. Kita ni jahil.
Habis semua satu kampung tu baginya. Kita tak apalah, sekurang-kurangnya sejuk sikit arwah. Bukan sejuk tuan-tuan, menggelegak dia. Ya Allah, kita tak faham. Baik nak konon, nak tunjuk baik. Kalau nak tunjuk baik, kau pergilah beli dekat nilai je kan. Beli sampai 200, 300 kain batik. Kau bagi sedekah. Tak ada pula kedekut tak hidup masin. Kan? Kalau kita nak bagi, ini kau pulun suami kau punya harta pusaka tu, yang sekarang bukan jadi milik suami kau, kan milik waris-waris. Nak bagi ke jiran sebelah rumah tu pun tak boleh sebelum pembahagian dibuat. Inilah harta pusaka. Benda bukan harta yang main-main, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil serius benda ni. Walaupun terompah buruk yang dah bunyi ketekak, ketekuk, yang dah nipih dah tu, itu pun harta pusaka. Nak pakai boleh tak? Tak boleh selagi tak buat pembahagian. Ini benda-benda yang simple. Pernah saya cerita dulu, telekung mak kan meninggal di sini. Sini apa nama dia? Teluk Senangin kan? Sini apa nama dia? Abang Mi. Orang ajar. Saya tak tahu Abang Mi. Maafkanlah saya. Aduh, Abang Mi tepuk tangan. Sini apa nama tempatnya? Tasik. Itu contoh Abang Mi, bukan saya kata di sini. Katakanlah kita meninggal di apa nama? Tasik apa? Tasik Senangin. Allah, minta maaf lah, saya pun manusia juga. Abang Mi, saya ni pun bukan malaikat. Saya pun ustaz pun melakukan kesilapan. Main-main Tasik Senangin betul lah? Abang Mi, kalau saya silap memang ambil peluang betul. Okay, saya memanglah saya silap. Tasik Senangin, katakanlah sini mak meninggal di sini. Ada seorang kakak, dia anak perempuan. Dia pergi buka almari tu. Masa ni pembahagian tak buat lagi. Pada masa tu malam tu diorang dah uruskan jenazah. Memang pembahagian masa tu orang Islam memang cukup tak tahu. Apa anak perempuannya, dia buka almari tu, dia nampak ada telekung mak. Telekung mak baru. Memang pada masa tu mak pun memang baru pakai sehari dua macam tu, sekali dua macam tu. Dia ambil, dia bawa rumah dia di Sungai Buloh. Boleh tak? Haram hukumnya. Jangan main-main. Tak boleh selagi tak buat pembahagian. Sebab itu kena buat segera. Kita takut kita punya anak kita kebetulan dalam freeze tu ada aiskrim arwah, teringin nak makan. Mana tahu macam Abang Mi kan, orang tua ni pun teringin juga. Gurau Abang Mi, alah sekali-sekala kan teringin makan aiskrim. Macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan dah tua tak teringin makan aiskrim? Teringin juga kan. Belilah aiskrim tak boleh sebut kan. Masuk dalam peti ais kan, kita tahu. Meninggal. So dalam freeze tu, aiskrim tu adalah pusaka. Iya tuan, ini bukan mana ni. Aiskrim tu pun pusaka. Anak kita pergi ambil, siapa punya aiskrim mama, makan gunggu. Tak boleh tuan. Tak boleh. Ya puan. Mana mic tadi? Kata ada mic. Tu. Dia buka, dia on kan. Salam. Tanaman pula begitu kan, orang basuh ke berbagai dari rumah kalau macam okey, katakanlah pasu bunga tu. Kalau katakanlah pasu pokok-pokok bunga tu yang meninggal isteri, itu pusaka isteri. Biasanya lelaki tak ada dah. Ada ke lelaki yang tanam pokok bunga ni? Ada? Selalu ni isteri ada. Kalau ada, hati-hati. Itu geng kunyit. Mau gurau je. Tak betul. Ada juga. Lelaki pun ada kan nak beli. Kalau yang beli itu adalah suami, itu suami punya. Kalau biasanya isteri, so isteri itu pun adalah pusaka.
Sebab itu pada masa perbincangan, katakanlah, Ustaz, saya tak pastilah Ustaz sama ada suami yang beli ke saya yang beli. Confused. So buat juga pembahagian, tak ada masalah. Buat je, okey. Segala yang ada dalam rumah ni yang kita tak sebut, contohnya pasu bunga lah, lagi apa, slipper dia, pen dia ni, okey, kita masukkan sekali. Sama, aquarium pun masuk, aquarium ikan tu, ikan apa benda, piranha ke dalam tu kan, masuk sekali. Sebab itu pun pusaka. Ustaz, Ya. kalau misalnya kita beli barang tu kan, kemudian tu suami kita yang tanam pokok tu, macam mana tu? Yang beli siapa? Yang beli siapa? Yang beli isteri. Yang tanam suami. Elok lah tu. Jam. Okey, itu saya cakap tadi. Okey, kalau katakanlah tak sure kan, kita tak sure, benda tu tak sure. Kalau kadang-kadang yang beli tu, sepatutnya yang beli tu memang isteri punya. Suami tolong aja, tolong bancuh ke apa ke kan, tolong tabur baja bagi dia ni kan. Tolong dia, kalau ikut pada asasnya adalah isteri punya. Tapi itu saya cakap tadi, kalau kita tak sure, buat juga, sebut je pembahagian tu. Saya tak sure Ustaz sama ada saya yang beli ke suami saya tanam ke, atau suami beli ke saya yang tanam, saya tak tahu Ustaz. Dua-dua sama-sama. Jadi kita boleh buat pembahagian tu terus. Tak apa, kalau kita rasa ragu-ragu. Kalau kita yakin itu aku punya, bukan suami punya, tak apa, kita ambil je lah, bawa balik. Sebab itu kita yakin kita punya. Tapi kalau dia orang ni kadang tak sure, siapa punya ni, cakap betul-betul. Saya tak sure dah Ustaz, lama dah Ustaz. So kita buat juga pembahagian tu. Maksudnya okey lah, kita sebut juga, siapa nak ambil, tak nak, isteri kata dia nak, dia ambil. Macam tu cara dia. Mudah je, jangan kita pening-pening kepala. Maksudnya isteri beli, suami yang tanam ada juga macam tu. Okey, bagus soalan. Tu bagi saya, kalau tak sure, buat juga pembagian. Dia menjadi halal lah benda tu. Dia kadang-kadang, dia kadang-kadang harta, ada juga klasifikasi harta itu dipanggil harta keluarga. Tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Pernah dengar tak harta keluarga? Apa maksud harta keluarga? Harta keluarga ni harta yang digunakan bersama. Contohnya susu, kicap, tomato kan, atau chili sauce, garam. Itu tak payahlah tuan-tuan bantai sampai pusaka pening kan. Itu harta keluarga. Itu tak perlu. Tapi kalau dia orang kata, Ustaz saya nak buat juga, saya nak lebih, tak apalah, terpulang, boleh juga. Itu dia panggil harta keluarga. Harta yang bukan suami punya ataupun isteri punya, harta bersama. Dan harta bersama ni tak perlu difaraidkan. Tapi kalau nak hilangkan rasa was-was, tuan-tuan semua sekali dalam almari, semua kutip semua bawa ke depan tu. Sekali dengan botol-botol kicap, semua 50 botol kicap semua letak situ. Boleh, tak masalah. Untuk menghilangkan. Tuan tanya apa? Boleh? Puan dulu sikit Salam. Ya. Kalau barang yang ada nilai itu senang bagi, sebab tahu persen-persen dia kalau macam dia kat situ macam mana. Okey. Okey, bagus soalan tuan. Okey, kalau benda yang tak ada nilai, contohnya slipper Jepun, pen, macam mana nak buat Ustaz, pening macam ni Ustaz? Kan? Benda yang orang kata yang memang tak ada nilai. Orang kata kenapa tak buang je Ustaz? Saya kata nak buang pun kena minta persetujuan. Nak bakar pun kena minta persetujuan. Sebab yang benda yang tak ada nilai ni pun kena buat persetujuan juga. Macam mana nak sebut? Takkan tuan-tuan nak sebut satu-satu. Ustaz, senaraikan sampai 100 helai tanpa tak tidur malam, sampai 4 tahun baru buat pembahagian. Nak senaraikan semua? Tak, janganlah macam itu. So kita cuma cakap. Sebab itu masa pembahagian kita sentuh dulu benda yang besar. Misalnya rumah, tanah, lepas tu dalam rumah tu apa yang besar, laptop, handphone, piano. Kata kalau kita ni dah kemaruk nak main piano dalam rumah tu, tua-tua ni dulu masa muda main, tengok geram je kan, lalu kita beli tu. Tengah main meninggal. Mana kita tahu piano tu pun pusaka. So itu benda besar. So kita keluarkan dulu piano, laptop,
karaoke. Mana tahu tua ni kan Korea, hantarlah, tak masalah. Hantarlah. Pada masa dulu aku tak boleh kan. Sekarang ni nampak dalam bilik, aku di tepi pantai, kita tak tahu kan pantai yang kita tak ada masalah. Bukannya salah pun salah. Aku nak berkaraoke, nanti aku orang tak dengar, janji jangan bagi jiran dengar. Dah lah, tutup pintu ketat-ketat sikit, kata tak parah orang tua ni kan. Boleh kita nak karaoke tu pun adalah pusaka. Tu benda yang besar ni kita dah sebut dulu, sebab benda yang besar ni akan berlaku, orang kata perdebatan. So siapa nak laptop, siapa nak Angan nak laptop, Alung pun nak lah, kau dah ada laptop. So diorang akan bergaduh di situ. So macam mana? Okey, yang lain kata tak apalah, kau ambil lah 2 orang. So yang berdua ni diorang akan sama-sama macam mana nak buat. Kalau dia ambil, okey, kalau Alung ambil, Alung kena bayar dengan saya juga separuh. Harga laptop sekarang berapa ni? Sekarang dah murah lah, dalam 500. So 200 bagi kepada adik, cara dia. Itu benda yang besar. Lepas kita semua dah benda yang besar, macam treadmill apa semua kan, tempat yang kita jogging tu kan, nak jogging dekat Tasik malu pula kan, pergi jogging kat rumah pakai treadmill. Tahu kan treadmill? Tempat yang exercise tu, ataupun kita punya kaki ke pantai yang mesin-mesin urut tu. Itu benda yang besar. Lepas tu dah habis semua, baru kita ceritakan benda yang kecil. Okey, benda yang kecil ni contoh kita sebutlah salah satu, slipper, kain batik, kain pelekat, jubah, semua tu yang kita, walaupun kita tak sebut tu, kita anggap ini abang punya pendapat, kita anggap benda tu siapa nak ambil, tak nak ambil tinggalkan, ataupun nak jual jual terpulang. Kena sebut juga sama ada waris dan bukan waris boleh ambil. Senang tak? Jadi yang kakak ipar kita yang gatal tangan tu, abang ipar yang tak tergerti bahasa tu, diorang ni berebut-rebut ambil. Lantak diorang lah. Jadi tak berdosa. Dosa tak? Tak berdosa. Anak nampak mineral water dalam tu dia minum, tak berdosa. Tadi nampak aiskrim tuan-tuan pada masa aiskrim tu Cornetto tu kan, tuan-tuan tak makan, letak dalam fridge, itu pun kalau anak ambil makan, tak berdosa. Pakai kasut, pakai slipper, berdosa tak? Tak berdosa, sebab kita dah halalkan. Siapa nak ambil lah slipper Jepun, ambil lah. Mudah tak? Siapa yang buat declaration? Pada masa pembahagian tu, semua waris tu, semua waris. Okey, ada satu soalan belum jawab tadi. Okey, katakanlah kita ni tak tahu nak buat. Memang ramailah diorang selalu panggil saya lah, bekas kita ni bukanlah pandai sangat, tapi diorang panggil saya tahulah cara pembahagian tu, saya jadi orang tengah. Soalan dia tadi tu, dia kata, dan perlu ke? Saya kata memang perlu. Bukan nak promote diri saya tak, tuan-tuan. Perlu. Kita takut pembahagian itu tak dapat dibuat. Betul, 90 bilion ni tak dapat dibuat. Yang jadi orang tengah tu Abang Long. Abang Long kata, Abang Long rasa rumah ni bagi pada Abang Long lah, sebab Abang Long jaga ayah. Kak Long cakap, kepala angguk kau, itu rumah pusaka tu, kau mentang-mentang kau jadi pentadbir, kau pula nak ambil. Jadi dia bergaduh. Engkau nak jadi pentadbir sedangkan kau pun dapat harta pusaka. Dia adik-beradik tak berhati. Banyak saya dapat macam ni, 2-3 kali buat pembahagian tak selesai. Dalam kakak ni pergi kontak saya, hubungi saya, Ustaz tolong uruskan, nanti berapa bayaran kita orang tanggung lah, tolak daripada harta pusaka. Bukan dia orang bayar pun, guna harta pusaka arwah juga. Betul kan? Kadang-kadang kita rasa urus pusaka ni nak keluar duit, punyalah letih. Tapi harta pusaka sampai 2 juta tu kau menggila makan bagian arak. Nak bayar duit untuk urus pusaka berkira. Bukannya pakai duit kau, pakai duit arwah. Kadang saya, bukan saya cakap, kadang-kadang harta bapak kita 1 juta tak boleh ke mana, sebab pendekutnya kita untuk urus. Dah tak reti. Maaf cakap lah. Kalau kita reti, faham, tak ada masalah, tuan-tuan uruskan. Masalahnya tak dapat keputusan, bergaduh bagian arak. So soalan tadi saya kata elok, sama ada peguam ke syarikat pusaka macam saya jadi kaunselor, memang saya uruskan. Saya cakap terus terang, duit ni boleh ditolak daripada harta pusaka. Semua pakat senyum. Punya kedekutnya kita ni, tuan-tuan. Harta bapak kita yang punya susah payah, tuan-tuan, tak adalah kita nak sedikit pun nak ulur keluarkan untuk bapak kita. Bapak kita punya duit sendiri juga keluar, boleh digunakan, tak ada masalah.
Jadi bagi saya pada masa pembahagian tu, kalau saya tetapkanlah masa macam saya kena tanya diorang, bukan saya buat keputusan tuan. Saya ni cuma bagi tahu, okey, harta ni siapa yang tak, diorang yang buat keputusan, bukan kita. Waris ni semua buat keputusan. Kalau waris dia tak setuju, itu kehendak dia. Macam mana nak jadikan dia setuju? Contohnya katakanlah abang duduk dalam rumah ni, jadi abang jaga ayah apa semua, jadi abang dak rumah ni. Dia tanya adik-beradik lain, tak apalah bang, abang ambil lah, abang jaga mak ayah. Kalau diorang setuju tak ada masalah. Kalau diorang minta pembayaran, kena bayar tak kita? Kena. Abang loan ni kena bayar. Okey, abang loan tak boleh lah, abang loan ambil free, kami tahulah. Tapi abang loan belilah rumah ni, dan portion dia katalah, tapi kami tak minta harga semasa. Harga semasa mungkin dalam 800,000, kami minta dalam 200,000 cukup lah. Jadi bagi pada adik-beradik. Abang lu kata okey, tak ada masalah, boleh. Itu cara dia. Tapi nak dapatkan persetujuan itu paling struggle. Kepala semua, kepala lain punya kepala nampak sama hitam kan? Mungkin ada yang putih, tapi hati sama macam tu. Sebab itu cara tu kena betul-betul tahu. Ceritakan tentang faraid dulu, bacaan pembahagian kan. Kita ceritakan tentang kesusahan waris-waris yang ada. Kak Long susah ni, kita bagi dia lebih lah. Kak Long ni susah, kita bagi dia lebih sikit. Kalau kita ikut faraid kan, Kak Long ni dapat sikit, jadi tak apa, okey tak apalah, kita buat sama rata, ataupun bagi Kak Long ni lebih. Itu cara dia. Panggillah satu orang tuan-tuan, jangan kedekut sangat. Jadi sebab itu kedekut sangat lah jadi benda ni 90 bilion. Kita tak tahu, buat-buat macam tahu. Pembahagian pula tu salah. Kita ambil pembagian harta pusaka tu dengan kehendak kita. Kita push adik-beradik kita, kata, korang rumah ni aku punya, korang jangan, korang tak pernah balik kampung pun. Aku jaga ayah aku sampai, aku jaga bapak sampai 10 tahun bapak tak boleh bangun, aku yang pergi hantar hospital. Betul lah tu, betul. Tapi kau boleh ambil tak? Tak boleh kalau adik-beradik kau tak setuju. Tuan-tuan jangan buat perangai macam ni. Ramai orang buat perangai ni. Betul. Kita tak dapat nafikan. Tapi jangan cakap macam tu. Cakap dengan adik-adik, beritahu adik-adik, adik, dia abang minta satu je, abang nakkan rumah ni, tak abang jaga ayah, abang keluar kos sana sini, tapi abang tak pernah pun minta dengan korang. Jadi abang nak satu je, abang nak rumah ni. Kalau korang tempat suruh abang bayar, tapi harga tu berpatutan sikit. Cantik tak masa ni? Tuan-tuan rasa adik-beradik akan zalim? Bila dengar kata, ya abang, betul abang, adik pun tak pernah balik tengok ayah susah, abang banyak kos, tak apalah, saya lepaskan. Tapi cantiknya, sebab kita ni kasih sayang tu paling utama. Kita yang ni mentang-mentang kita jaga, ya betul, tapi jangan push diorang supaya bagi dekat kau. Adik-beradik mula asalnya nak bagi kau jadi, abang ni apa pasal ni, ada saka ke? Kan apa hal lah tiba-tiba macam ni dah. Kami memang pada mula main nak bagi, tiba-tiba dah macam ni. Oh, dah menggila lain macam. Cara tak betul. Tu cara dia. Tu saya punya style macam tu lah. Saya ceritakan pada dia orang. Tu cara dia. Wallahualam. Boleh sebab sikit puan dalam soalan. Ada soalan tadi Haji nak tanya? Jangan. Haji sian Haji dah tunggu lama. 9 lebih dah. Ajak saya. Okey lah. Okey, ini orang lain ni. Ini daripada luar. Okey, tak ada lagi soalan? Cukup lah insya-Allah. Dah 9 lebih dah. Sebut sedikit lah. Kalau ada soalan tak apa, WhatsApp je saya. Nanti saya cuba jawab insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan pusaka kita. Yang paling utama nak mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan memakan duit haram insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.